Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Mac bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Wanita maut ditembak suami. Juga penjadualan semula SPM buat calon terjejas banjir bermula 16 Mac. Seorang wanita maut dipercayai ditembak suaminya yang juga anggota polis berpangkat Lance Corporal dalam kejadian di Kampung Bendang Baru, Simpang 4, Perlis hari ini. Ketua Polis Daerah Kanga, Asisten Komisioner Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata tembakan itu dipercayai dilepaskan kira-kira jam 7 pagi tadi mengakibatkan mangsa Safsufar Nisha Saleh, 26 tahun, maut. Suspek yang ketika itu berada di dalam bilik tidur bersama isterinya melepaskan beberapa das tembakan, namun hanya satu tembakan mengenai bawah mata kiri menyebabkan mangsa maut. Ketika kejadian, suspek dan isteri serta bapa dan ibu mangsa berada di dalam rumah terbabit. Terdahulu, ACP Yusharifuddin berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang lelaki dipercayai abang kepada suspek berhubung kejadian tembakan itu. Polis kemudian berjaya menahan suspek dan merampas senjata api yang digunakan. Ketika ditahan, suspek berada di dalam bilik terbabit bersama mayat isterinya itu. ACP Yusharifuddin berkata suspek yang berusia 27 tahun itu berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perlis. Suspek dijangka direman esok. Mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Tuanku Fauziah HTF Kanga untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Motif kejadian bagaimanapun masih disiasat. Perkembangan banjir. Jumlah mangsa banjir di 3 negeri mencecah 50,537 orang setakat jam 7 petang tadi dengan angka tertinggi direkodkan di Johor iaitu 46,900. Ia diikuti Pahang iaitu 3,084 mangsa dan Melaka 553 orang. Di Johor, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan 4 lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka menjadikan keseluruhan 283 PPS beroperasi di kesemua 10 daerah. Menurut JPBN, Batu Pahat menjadi daerah paling teruk terjejas dengan 15,915 mangsa daripada 4,616 keluarga. Diikuti Segamat 13,319 orang, Keluang 5,270 orang, Muar 4,103 orang dan Kota Tinggi 3,249 orang. Tangkap menempatkan 3,007 mangsa, Mersing 975 orang, Pontian 330 orang serta Kulai dengan 63 orang. Di Pahang, jumlah mangsa banjir meningkat sedikit kepada 3,084 orang di 21 PPS tengah hari tadi berbanding 2,978 orang di 23 PPS pagi tadi melibatkan 3 daerah. Pertambahan mangsa direkodkan di Rompin yang merupakan daerah paling teruk terkesan bencana itu. Di Melaka, jumlah mangsa meningkat kepada 553 orang daripada 150 keluarga. Sekretariat JPBN dalam satu kenyataan menyebut satu lagi PPS baru dibuka di Jasin iaitu Sekolah Kebangsaan SK Sungai Rambai pada jam 11 pagi Ahad menjadikan keseluruhan 5 PPS di daerah itu, manakala satu PPS di Alor Gajah menempatkan 9 mangsa daripada 3 keluarga. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan tidak akan mengisytiharkan darurat bencana di Johor meskipun angka mangsa banjir di negeri itu sudah melebihi 40,000 orang. Keputusan kerajaan tidak umumkan darurat kerana jangkaan hujan dah mula berkurangan dan di beberapa tempat sedikit surut walaupun ada masalah di tempat yang termenung ni. Jadi itu memang masalah, tetapi tidak perlu darurat setakat ini dan keadaan mulai surut mulai hari inilah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kampung Tengah di Segamat siang tadi. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan bahawa kerajaan juga sudah mengarahkan syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk turut membantu mangsa-mangsa banjir yang terjejas khususnya di negeri Johor. Antaranya Tenaga Nasional Berhad TNB yang diminta untuk segera menyelesaikan masalah bekalan elektrik di kawasan terjejas banjir, manakala Yayasan Saim Darby akan menyediakan kit kesihatan kepada lebih 1,500 keluarga. Yayasan itu juga turut membantu mengumpulkan dana 20 juta ringgit tambahan untuk rakyat Johor. Ketika ditanya mengenai perkembangan projek tebatan banjir yang ditangguhkan sebelum ini, Datuk Seri Anwar menegaskan bahawa projek terbabit akan disegerakan seawal Jun ini. Justru pengeluaran tender bagi tujuan itu akan diproses lebih awal. Isu ini kalau tidak lakukan apa-apa yang serius, dia akan berulang. Banjir ini bukan kali pertama. Dia bertahun-tahun. Menjadi sini kadang setahun 2 kali. Oleh itu, kita putuskan projek yang mahal 600 juta ringgit atau lebih untuk tempatan banjir akan disegerakan. Nanti kita lulus dan disegerakan. Tuan hari saya tangguh sebentar kerana saya tidak mahu peruntukan untuk bantu rakyat ini ada ketirisan, ada kecurian. Jadi kita perlu proses tender walaupun disegerakan. Semua projek yang telah diluluskan tempatan banjir termasuk di Johor itu yang diluluskan harus semuanya beroperasi mulai bulan Jun tahun ini. Jadi kita tak boleh lengahkan. Tambah beliau, projek tebatan banjir baharu di Johor termasuk Segamat dan Kota Tinggi juga akan diberikan peruntukan daripada penjimatan projek sebelum ini. Sebelum ini beliau memaklumkan 6 projek tebatan banjir akan ditender semula selewat-lewatnya pada Jun tahun ini, termasuklah projek rancangan tebatan banjir di Sungai Johor, Kota Tinggi, Johor dan pembinaan kolam takungan dwifungsi bagi tebatan banjir dan sumber bekalan air mentah di Sungai Rasau serta Sungai Kelang Selangor. Penjadualan semula peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 bagi 533 calon yang tidak dapat menduduki peperiksaan itu akibat banjir akan bermula 16 Mac ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, penjadualan semula itu melibatkan mata pelajaran ekonomi, sains fizik dan sains rumah tangga yang berlangsung pada 1 dan 2 Mac lepas. Ia melibatkan 450 calon di Johor, 79 di Pahang dan 4 di Sarawak. Penjadualan semula itu bagaimanapun bergantung kepada keadaan semasa, khususnya persediaan logistik dan sebagainya. Sementara itu, beliau berkata 17 sekolah di Johor dan 2 di Pahang terjejas banjir setakat ini dan beliau akan ke Johor esok bagi meninjau sekolah yang terkesan supaya bantuan sewajarnya dapat diberikan selain menziarahi guru yang terlibat dengan bencana itu. Menurutnya, Kementerian Pendidikan juga akan memberi tumpuan kepada reka bentuk sekolah yang hendak dibina dengan rekaan kalis bencana khususnya di lokasi kerap berdepan bencana seperti banjir. Banjir di Batu Pahat Johor ketika ini yang disifatkan terburuk sejak 17 tahun lepas menyebabkan penduduk di daerah itu terpaksa menanggung kerugian ribuan ringgit. Selain kediaman dan harta mereka musnah, kelengkapan persekolahan yang baru dibeli juga rosak ditenggelami air bah. Situasi itu diceritakan penduduk Parit Sulong Batu Pahat yang ditemui ketika meredah banjir di kawasan terbabit. Awal-awal semua barang sekolah semua dah beli dah. Tapi kalau dah naik air macam ni, habislah semua. Tuan minta kalau ada yang boleh bantu pihak-pihak yang berkenaan, tolonglah bantu apa penduduk-penduduk sini sebab baju sekolah anak-anak pun semua habis, kalau baru beli pun memang tak boleh pakai dah. Kalau airnya dah hitam macam ni, baju pun hitam lah. Keadaan kat sini memang susah lah. Ada yang baru beli baju pun tak sempat nak selamatkan. Buku-buku teks dia pun mungkin dah tenggelam lah. Tak sempat nak selamatkan semua lah. Ingatkan cuaca macam ni makin berkurangan. Tapi makin dalam. Tu yang risau ni, binatang-binatang kat rumah pun tak sempat nak selamatkan. Tak tahulah. Hidup mati pun tak tahulah tu. Ni nak terus pergi tengok ni. Kalau nak cakap persiapan memang belum lagi lah. Beli baju ke apa memang
tak dapat lagi lah. Harapannya memang cepat surut dah. Pasal kita pun nak pergi kerja pun jalan putus tak tahu macam mana. Lepas tu harapannya jangan berlaku lagi macam ni lah. Memang susah betul. Lagi teruk lah rasanya dari 2006 lah di Paik Sulong ni lah rasanya. Batu Pahat menjadi antara daerah paling terjejas di negeri Johor dengan mangsa kini mencecah 18,545 orang. Ia melibatkan 5,252 buah keluarga yang ditempatkan di 70 pusat pemindahan sementara PPS setakat 5 petang tadi. Kerajaan merancang membina lebih banyak pusat pemindahan sementara PPS kekal di seluruh negara selepas berjaya menyiapkan 8 kemudahan itu setakat ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PPS kekal berkenaan akan dibina di kawasan sekolah yang sering dijadikan lokasi penempatan mangsa banjir. Jelasnya pembinaan kemudahan itu akan dibina mengikut keutamaan di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor selain di negeri pantai barat lain yang didapati kerap berlaku bencana. Kalau sekolah itu digunakan sebagai PPS tetapi tandas, tempat mandi tidak ada di sekolah itu. Dengan pembinaan dewan itu ada tandas, ada tempat mandi. Ya? Jadi mereka yang ditempatkan itu dapat menggunakan kemudahan itu. Tetapi di luar musim banjir, dewan itu dan kemudahan itu boleh digunakan oleh pelajar-pelajar atau murid-murid sekolah itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah di Alustar hari ini. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pihaknya mengenal pasti terdapat kira-kira 1,000 sekolah yang dijadikan PPS tetapi tidak mempunyai kemudahan yang lengkap. Menurut beliau, terdapat dewan sekolah yang dijadikan PPS namun tidak mempunyai tandas dan bilik mandi yang mencukupi. 22 Disember lalu, Ahmad Zahid memaklumkan bahawa kerajaan bercadang untuk membina pusat pemindahan sementara PPS banjir yang bersifat kekal sebagai persediaan untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir di kawasan hotspot dan kerap berlaku bencana tersebut. Selepas ini, had masa 1 jam TikTok dapat reaksi positif. Alhamdulillah bertemu kembali. Cadangan syarikat TikTok untuk memperkenalkan had masa skrin harian secara automatik selama 1 jam bagi semua akaun pengguna bawah 18 tahun dilihat satu inisiatif yang boleh menghentikan ketagihan gadget khususnya dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Memberi reaksi berhubung isu terbabit, pakar psikologi kanak-kanak Profesor Dr. Mariani Matno berkata cadangan itu selari dengan keperluan serta fitrah kanak-kanak yang sepatutnya didedahkan dengan kemahiran sosial dan berfikir. Jika sekiranya terlalu berlebihan, pastinya ini akan membantutkan pergaulan sosialisasi itu. Dan dalam aspek, daripada aspek kesihatan fizikal pula, melayari TikTok secara berlebihan. Kita tahu ini adalah aspek screen time dan ini melibatkan deria mata kita dan jika keterlaluan melihat cahaya-cahaya itu tanpa henti ini boleh memenatkan ke aspek kesihatan mata kita dan boleh menjejaskan daripada aspek penglihatan. Lebih buruk katanya akses berlebihan kepada aplikasi hiburan seperti TikTok boleh menjejaskan proses pembelajaran sekaligus mengganggu emosi kanak-kanak. Melayari TikTok yang berlebihan sebenarnya dengan kata lain juga boleh menjejaskan proses pembelajarannya di sekolah dan apabila pencapaian mereka itu menurun, ini boleh menyebabkan emosi yang tidak stabil kerana mungkin tidak mendatangkan perkara yang tidak puas hati kepada guru, kepada ibu bapa dan mungkin rakan-rakan juga memainkan peranan yang penting. Ada yang nak berkawan dengan mereka yang ada pencapaian yang baik dan sebaliknya. Sementara itu, orang ramai yang ditemui juga turut memberi reaksi berbeza berhubung cadangan itu demi masa depan anak-anak. Kanak-kanak ni akan tak mengabaikan pelajaran mereka dan dia lebih mendengar kata ibu bapa. Kalau main TikTok ni dia akan jadi leka berjam-jam. So saya rasa ni memang baguslah.
Tapi bagi saya kalau kata untuk budak-budak ni dihadkan masa tu lagi baguslah. Maknanya budak-budak ni ada masa dia untuk belajar, untuk masa untuk dia bermain telefon. Sebab sekarang ni kebanyakan semua budak-budak ni meleka sangat. Maknanya dia mengadap telefon tu sampai tak ada had. So sebagai ibu bapa macam saya pun saya had anak saya pegang telefon, ada masa dia. Nak main game ke ada waktu dia yang tertentu. Macam satu had tu okey, tapi ada juga had masa. So biarlah kita enjoy macam biasa, bawa diorang jalan-jalan, tengok keindahan Kuala Lumpur ni. Daripada layan benda-benda media sosial ni kadang terlalu banyak benda yang kita tak tahu. So jadi baguslah, saya memang sokonglah benda ni. Okay. Kalau boleh budak-budak bawah 18 tahun ke bawah 10 tahun ke tak payah tengoklah, tak payah ada TikTok tu. So actually kalau saya tengok banyak je konten-konten yang okey untuk budak-budak. At least dia boleh tambah knowledge diorang melalui online media aje. Sejam tu actually bagi saya minimum time lah. Mungkin boleh fleksibel sikit kot. Cadangan had masa skrin TikTok itu diumumkan susulan kritikan yang diterima syarikat TikTok terhadap masalah ketagihan dalam kalangan anak muda. Ia dijangka akan dilaksanakan dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Tindakan terhadap produksi filem Mentega Terbang yang didakwa bertentangan dengan akidah akan diserahkan kepada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, filem yang ditayangkan di saluran penstriman atas talian itu bagaimanapun telah diturunkan dari platform berkenaan pada 27 Februari lepas. Tapi masa yang sama saya difahamkan ada beberapa aspek yang sedang diteliti disiasat oleh pihak FINAS. Ini melibatkan sama ada terdapat lesen untuk sama ada penggambaran, pengeluaran dan saya serahkan kepada FINAS untuk membuat siasatan dan sekiranya ada tindakan yang perlu diambil maka saya percaya pihak berkuasa akan ambil tindakan. Fahmi turut mengingatkan kepada semua penerbit dan produksi filem agar mengikut garis panduan pembuatan filem yang ditetapkan FINAS dan Lembaga Penapisan Filem LPF. Sebelum ini, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar berkata bahawa JAKIM akan mengemukakan ulasan terperinci kepada SKMM supaya tindakan dapat diambil berlandaskan undang-undang sedia ada. Datuk Dr. Naim dalam kenyataan sama berkata, kandungan filem itu jelas bertentangan dengan akidah dan cara kehidupan umat Islam yang beraliran mazhab Syafi'i. Terdahulu, Fahmi dalam ucapannya berkata kerajaan kini dalam usaha mempercepatkan peluasan capaian internet selain meningkatkan kelajuan internet di seluruh negara. Ketika ini, menurut beliau, hanya 3% kawasan berpenduduk di seluruh negara masih tidak mempunyai capaian internet. Antara usaha yang telah dilakukan termasuklah peningkatan kapasiti rangkaian telekomunikasi serta keupayaan infrastruktur sedia ada dan pembinaan menara telekomunikasi baru. Selain itu, kerajaan turut memberi tumpuan kepada pembangunan dan peningkatan kemudahan digital di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memastikan kesamarataan akses kepada teknologi dan internet di seluruh negara. Dalam majlis ini, Fahmi menyerahkan peranti siswa kepada pelajar dari kelompok B40 bagi memudahkan pembelajaran mereka yang memerlukan akses digital. Inisiatif peranti siswa yang diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan kerjasama Kementerian Keuangan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK melibatkan kos berjumlah RM450 juta dan memberi manfaat kepada 359,742 mahasiswa. Bermula dengan modal RM1,000 dan beroperasi secara homemade, Ibni Products Enterprise masih mengukuhkan jenama mereka dengan menjadi pembekal bawang goreng. Meskipun berdepan pelbagai cabaran, namun sokongan dari keluarga serta Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menjadikan syarikat kecil ini nekat untuk meneruskan perniagaan.
Perniagaan kecil-kecilan yang bermula sejak 2017 menjadikan Ibni Products Enterprise terkenal dengan produk utamanya iaitu Ibni Bawang Goreng serta Ibni Bawang Putih Goreng. Pengurusnya Muaz Ibni Azlan berkata, idea untuk memulakan perniagaan bawang goreng ini tercetus dari bapa saudaranya. Malah bantuan kewangan serta bimbingan dari Mawib menjadikan syarikat kecil ini mampu bertahan sehingga 6 tahun. Ibni Product Enterprise tidak terlepas dari cabaran dan dugaan. Meskipun mendapat permintaan, namun produk ini tidak dapat menempa nama ke tahap yang lebih tinggi. Ekoran kekangan modal ditambah kos bahan mentah yang tinggi, lebih-lebih lagi ketika musim tengkujuh. Namun, ia tidak mematahkan semangat Muaz untuk terus menghasilkan produk berkualiti. Selain pembelian secara terus di kedai terpilih, bawang goreng ini juga boleh didapati di laman web dagang halal. Maklumat lanjut berhubung Ibni Product Enterprise, layari maklumat tertera. Selepas menerima beberapa anugerah dan pengiktirafan di peringkat antarabangsa, TV Al Hijrah melebarkan sayap sebagai saluran dakwah dengan menyertai program lapangan di luar negara. Terbaru, Singapore Muslim Festival 2023 menjadi platform mempromosi program-program Islamik terbitan saluran itu selain menemui peminat dan penyokong di negara jiran itu. Hari ini hari ketiga yang juga hari terakhir penganjuran Singapore Muslim Festival 2023. Selain berkolaborasi sebagai rakan strategik program berkenaan, TV Al Hijrah turut menyertai acara-acara utama dalam program yang berlangsung di Singapore Expo ini. Turut diadakan rakaman beberapa program di pentas utama, antaranya My Ngaji, Reflection dan Murabi Nusantara yang turut disaksikan peminat TV Al Hijrah di Singapura. Orang ramai juga berpeluang menelusuri sejarah dan kehidupan junjungan besar Nabi Muhammad SAW lebih 1,400 tahun lalu melalui kaedah realiti maya atau virtual reality. Sementara itu, antara personaliti dakwah antarabangsa yang hadir, Syed Daud Bad dan Imam Dr. Hamid Slimi dari Kanada. Manakala personaliti dari Malaysia pula adalah karya terkemuka Nur Fahatul Fairuzah Panut, penyanyi Wani Hasrita dan Datuk Nora Arifin. Singapura menjadi negara di luar Malaysia yang memiliki paling ramai penonton mengikuti saluran TV Al Hijrah berdasarkan data tontonan digitalnya. Polis serbu kediaman Imran Khan. Korban akibat kebakaran besar di depoh bahan api di Jakarta dilaporkan terus bertambah dengan angka terbaru yang dilaporkan berjumlah 19 orang. Agensi berita antarabangsa Jerman DPA melaporkan 3 lagi masih hilang. 2 kanak-kanak antara yang meninggal dunia. Saksi mendakwa ketika kejadian asap tebal dan api marak menyambar pantas kediaman di sekitar depo terbabit sebelum satu letupan kuat berlaku. Selain depo bahan api milik syarikat Pertamina terbabit, kediaman di sekitarnya turut musnah. Depo berkenaan terletak di lokasi yang memiliki populasi padat di Jakarta Utara. Pasukan penyiasat masih meneliti punca kejadian, namun pihak Pertamina tidak menolak kemungkinan kebakaran besar berlaku akibat kebocoran saluran paip. Susulan insiden ini, pelbagai pihak mendesak supaya audit dilakukan di setiap fasiliti tenaga di seluruh negara termasuk tangki dan infrastruktur penapisan, memandangkan telah beberapa kali berlaku insiden kebakaran seumpama ini. Di Lahore, Pakistan, polis menyerbu kediaman Imran Khan untuk menangkap bekas Perdana Menteri itu. Ia berkait dakwaan transaksi pembelian haram dan penjualan cenderahati rasmi yang diberikan oleh kenamaan luar negara semasa Imran menjawat jawatan nombor 1 di negara itu. Selasa lalu, Mahkamah di Islamabad mengeluarkan waran tangkap terhadap Imran berkait transaksi jual beli haram itu. Agensi berita Anadolu melaporkan pasukan polis tiba di Timur Laut Lahore hari ini untuk menahan bekas pemimpin itu. Pun begitu, tidak dapat disahkan sama ada Imran ditangkap atau tidak kerana ada media tempatan melaporkan Imran gagal dikesan di kediaman itu. Sejam lalu, Anadolu Agency melaporkan polis gagal mengesan Imran terdahulu petang tadi waktu Malaysia. Pemimpin dan anggota Parti Pakistan Tehrik-i-Insaf PTI dilapor mula tiba di kediaman Imran
dan cuba menghalang polis daripada menangkap beliau yang juga pengasas parti itu. Presiden Hungary, Katalin Novak, menafikan dakwaan bahawa negaranya akan memindahkan kedutaan di negara haram Israel ke Baitul Maqdis. Kenyataannya dilihat bercanggah dengan apa yang dilapor akhbar wilayah haram Yahudi itu, The Time of Israel. Jelas Novak belum ada keputusan dibuat mengenainya biarpun baru-baru ini Perdana Menteri Hungary Viktor Orban dilaporkan menyatakan sokongannya kepada Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri wilayah haram berkenaan. Orban adalah sekutu kepada Netanyahu dan dilapor sering mempertahankan pemimpin Yahudi itu jika diserang pelbagai pihak. Sebelum ini timbul dakwaan bahawa perpindahan lokasi kedutaan itu dibuat bulan depan. Pun begitu, Novak berkata belum ada langsung keputusan mengenainya dibuat. Reuters turut melaporkan penafian Novak berhubung perkara itu ketika sidang media di Prague baru-baru ini. Jika benar Hungary memindahkan kedutaannya ke Baitul Maqdis kelak, ia akan menjadi negara Kesatuan Eropah EU pertama berbuat demikian. Kebanyakan negara tidak mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara haram Israel, memandangkan status Baitul Maqdis yang menjadi pertikaian di peringkat antarabangsa. Baitul Maqdis adalah lokasi yang amat bersejarah bagi umat Islam yang menempatkan Masjidil Aqsa, salah satu masjid suci yang merekodkan sejarah Isra' Mi'raj bagi umat Islam. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok, dan layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.